Waktu dia tolak pintu, dia terkejut. Sebab apa? Dekat bahagian depan pintu bilik anak dia ni, ada mainan yang mana kereta anak dia. Kereta ni dinyatakan dekat dalam kiriman ni, kereta yang ada bateri tu. Korang tahu tak? Jenis budak boleh duduk, tekan pedal, kereta tu jalan. Macam tu. Kereta tu macam bergerak keluar daripada bilik anak dia. Waktu dia jalan, masuk je ke dalam bilik dia. Waktu ni dia kata air mata dia keluar. Takut yang teramat sangat sebab apa yang dia nampak adalah di atas katil dia ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang duduk, tangannya sedang goyangkan baby cot ni. Ketek, ketek. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap, jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah saya. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Sebelum saya memulakan video pada kali ini, saya nak menjawablah pertanyaan anda kan. Pastinya anda tertanya mana perginya Sembang Kopi ni kan. Dah lebih seminggu lebih tak buat video, hampir 2 minggu lah senang cerita. Sebenarnya saya nak maklumkan yang mana pada minggu lalu 22 hari bulan 11, isteri saya telah pun selamat melahirkan anak saya yang kedua, yang mana baby girl Alhamdulillah. Dan hampir seminggu lebih saya memang ada dekat rumah mertua saya lah, isteri saya berpantang. Jadi memang langsung tak sempat buat video pun sebab saya nak fokus pada isteri saya kan. Dan peralatan saya pun saya tak bawa. Itulah sebabnya saya bercuti lah seminggu, jangan marah ya. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang terus menunggu video-video terbaru daripada Sembang Kopi. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya nak terus dengan kisah seram kita yang pertama. Tapi sebelum tu, get your coffee. Jom, aku story. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Mira. Yang mana Mira ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami sewaktu dia menginap di sebuah hotel yang terletak di Bali, Indonesia. Kisah dia berbunyi begini. Okey, dikatakan pada waktu itu dia ni sebenarnya pergi ke Bali ni, pergi bercuti lah bersama dengan 3 orang lagi rakan dia, yang mana kesemuanya adalah perempuan lah. Tapi nama dia tak nyatakan di dalam email. Okey, dia ada nyatakan nama hotel ni di dalam kiriman dia, iaitu Ina Grand Hotel Bali. Jadi bila saya search dekat internet, sebenarnya hotel ni ada banyak sebenarnya kisah-kisah gangguan ataupun kisah-kisah seram yang pernah dialami oleh penghuni-penghuni dekat hotel. Okey, berbalik kepada kisah dia, dikatakan pada hari yang pertama, pada hari yang pertama dia duduk dekat hotel ni, malamnya dia turun ke bahagian kafe bersama dengan 3 orang lagi rakan dia ni lah, yang mana dia orang ambil 2 bilik. Satu bilik 2 orang. Macam tu. Dia turun ke bahagian kafe dan kemudian makan. Lepas dia daripada makan, dia kata badan dia memang letih sebab perjalanan apa semua hari pertama. Jadi dia tak terfikirlah untuk pergi ke mana-mana. Hanya fikir lepas makan ni
naik ke bilik dan kemudian rehat. Macam tu je. Tapi berbeza pula dengan 3 orang lagi kawan dia ni. Yang mana kawan dia ni nak pergi berjalan di sekeliling kawasan pantai. Sebab Ina Grand Hotel ni betul-betul bersebelahan dengan orang kata pantai. Jadi dekat lah. So dia kata dia nak jalan-jalan sekejap je. Dia ajak juga si Mira ni. Tapi Mira ni kata tak apa. Aku naik bilik lah kalau macam tu. Jangan lama-lama. Besok nak bangun awal kita nak berjalan ni. Dia cakap macam tu. So kawan-kawan dia kata macam angguk je lah kan. Macam Sanjay setuju. Kawan-kawan dia pun pergi dan kemudian dia terus pergi ke arah lift untuk naik ke bilik dia. Okey. Sampai saja ke bilik dia, dia buka pintu, masuk dan kemudian dia kata dia dah mandi kan. Sebelum dia keluar makan dia dah mandi. Dia pun baring dekat atas katil sambil buka TV, tapi dia tak tengok sangat pun, dia cakap dia banyak main telefon. Duduk atas katil ni, tiba-tiba dia terdengar di hadapan pintu bilik hotel dia ni macam ada suara riuh rendah, macam suara orang berbual tau. Tapi bila dia amati betul-betul, orang ni berbual dalam bahasa Inggeris. So dia fikir mungkin ini adalah pelancong daripada orang kata mungkin Mak Saleh lah kot kan. Jadi dia buat tak tahu je. Tiba-tiba tengah dia orang kata sambung balik layan telefon ni, dengar ada bunyi ketukan dekat pintu bilik hotel dia. Menyebabkan dia terus terfikir, kawan dia kot. Sebab kawan dia tak ada kad tau. Kad hanya dapat satu je untuk buka pintu. Jadi bila dia dah masuk dalam bilik, kad tu dah ada dekat tempat yang tepi pintu tu kan, untuk current tu. Jadi dia kata dia pun bangun, terus pergi ke arah pintu dan kemudian buka. Tapi bila dia buka je pintu bilik hotel dia ni, dia cakap depan pintu bilik ni tak ada sesiapa. Dan kemudian ada sekumpulan lelaki yang mana Mak Saleh lah sedang berjalan macam beredar daripada kawasan depan pintu bilik dia. Jadi dia kata, kurang ajar betul lah. Dalam hati dia lah, kurang ajar betul. Main ketuk-ketuk pintu, dia cakap macam tu. Dia pun tutup pintu balik dan kemudian terus baring balik atas katil. Dan kemudian bila dia baring atas katil, dia terfikir tau, orang ni ketuk pintu bilik aku. Biasanya kalau orang ketuk-ketuk, main ketuk-ketuk, dia akan terus lari kan, ataupun macam tinggalkan cepat-cepat kawasan tu. Tapi sekumpulan lelaki ni macam berjalan macam tak ada apa-apa. Macam dia tak ada buat salah apa-apa tau. Tapi Mira kata, Mira memang anggap yang lelaki tu lah yang ketuk. Jadi dia sambung balik, duduk atas katil, rehat kan. Sementara nak tunggu kawan dia ni balik ni, pintu bilik hotel dia diketuk lagi sekali. Diketuk lagi sekali. Jadi kali ni dia terfikir, dah siapa pula? Kan dah tak dengar suara orang. Dia pun teruslah pergi ke arah pintu bilik hotel dia dan kemudian intai daripada orang kata ada tempat pantau tu kan. Tengok yang macam dekat pintu tu. Dia pun tengok dekat situ dan kemudian di hadapan pintu bilik dia, dia nampak daripada tu ada seorang perempuan yang berdiri di hadapan pintu bilik dia tapi membelakangkan pintu. Yang mana dia nampak hanya rambut lah. Jadi dia cakap, siapa pula ni kan? Dia cakap macam tu. Sebab kawan-kawan dia semua pakai tudung. Tak ada yang free hair pun. So dia kata, dah siapa pula ni? Dia buat tak tahulah. Dia baru nak berjalan meninggalkan pintu, pintu dia diketuk lagi sekali. Tek, tek, tek. Macam tu. So dia kata dia ambil keputusan untuk buka dan kemudian nak tanyalah pada orang tu, cari siapa kan? Salah bilik ke apa ke? Dia pun buka pintu dan kemudian dia tengok depan pintu dia memang tak ada orang. Kali ni dia rasa macam dah tak sedap dah. Siapa pula perempuan ni? Dia kata macam tu. Dia tutup pintu balik, ambil tudung pakai dan kemudian ambil beg dia, terus keluar daripada bilik ni, pergi menuju ke arah orang kata lift lah untuk turun ke bawah pergi dekat kawan-kawan dia. Sebab dia kata dia dah rasa macam tak sedap sangat dah duduk dalam bilik tu. Dia seorang pula tu kan. Dia pun berjalan menuju ke arah lift. Nak sampai dekat lift ni, dia cakap ada satu dinding tau. Dinding ni yang mana kita lepas dinding ni baru ada nampak pintu-pintu lift untuk turun ke bawah. Waktu dia sampai je dekat kawasan dinding ni, terkejut dia sebab kawan-kawan dia macam menyorok di sebalik dinding ni tadi. Jadi dia macam, astagfirullahaladzim kan. Kawan-kawan dia pun macam terkejut. Mira, kau buat apa kat luar? Dia cakap macam tu. Korang buat apa kat sini? Kenapa tak masuk dalam bilik? Dia cakap macam tu. Mira, jom turun kejap. Dia kata macam tu. Kenapa? Jomlah, dia kata. Okey. Mira ni pun pergi ke arah lift, tekan lift. Dan kawan-kawan dia ni sebelum pergi ke arah lift, diorang pandang dulu tau ke arah lorong untuk pergi ke bilik diorang tu.
baru dia masuk dalam bilik. Kat sini Mira dah rasa macam apa yang tak kena ni kan, dia kata macam tu. Sampai saja dekat bawah, dia orang minum dekat bawah dulu, dekat satu kedai dekat bawah. Dia berbual dengan kawan-kawan dia, dan kawan-kawan dia cakap waktu dia nak pergi ke arah bilik, dia orang sebenarnya dah balik dah untuk naik ke ni kan, keluar je daripada lift nak pergi ke arah lorong nak balik ke bilik ni. Dia nampak di salah satu pintu bilik ada seorang perempuan yang berdiri betul-betul pandang tepat ke arah pintu bilik. Yang mana bila dia orang nampak, dia orang tak teruskan perjalanan sebab rupa perempuan ini agak menyeramkan. Sebab pakaiannya yang agak compang-camping, rambutnya yang agak sedikit panjang, menyebabkan diorang ni semua mengundur tau. Dan kemudian salah seorang daripada kawan si Mira ni cakap, itu bukan pintu bilik Mira ke? Dia cakap macam tu kan. Siapa perempuan tu? Sedang diorang berbual ni, Mira tu muncul. Tu yang diorang terkejut tu. Jadi Mira pun ceritalah side dia pula, apa yang dia kena kan. Ada bunyi ketukan pintu, tapi bila dia buka pintu tu tak ada orang. Dan dia dah pantau dah pun daripada lubang tu kan, memang dia nampak ada perempuan dekat depan. Tapi ke mana perempuan itu dan siapa perempuan itu menjadi tanda tanyalah kepada Mira ni. Tapi selepas daripada kejadian itu, tidak adalah kejadian lain yang menyusul. Keesokan harinya diorang keluar pergi berjalan di sekeliling kawasan Bali kan. Sampailah diorang balik, dia kata memang tak ada apa-apa gangguan. Cuma pada hari yang pertama tu, ataupun malam yang pertama dia menginap kat hotel tu, ada gangguan seperti itu. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Mira. Kisah seram kita yang kedua ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Ariel. Yang mana Ariel ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang mana pada waktu itu dia ni sedang memancing di salah satu pantai yang terletak di Melaka. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Ariel cakap waktu itu dia ni bersama dengan keluarga dia dan juga beberapa buah keluarga lagi pergilah bercuti ke Melaka. Yang mana dia ada keluarga ipar dia kan, ada dua, semua sekali ada 3 keluarga lah pada waktu tu. Berapa orang dia tak cerita semua sekali berapa orang Jadi dia ada ambil satu homestay, ataupun boleh dikatakan homestay, boleh dikatakan villa, sebab rumah ni besar tau. Lepas tu ada swimming pool, dan niat dia nak bawa keluarga dia ni pun bukan untuk berjalan pun, untuk pergi mandi-mandi kan, setelah setahun kan bekerja. Jadi ambillah satu hari cuti ataupun beberapa hari cuti untuk bawa keluarga dia ni pergi berjalan. Sampai je dekat sana, rumah tu memang okey je dia kata. Rumah ini gangguan ni bukan dekat rumah tu Jadi adalah satu malam ni, yang mana pada waktu tu lepas waktu isyak tau, dia ni, si Ariel ni dan juga seorang lagi ipar dia memang kaki pancing. Jadi diorang dah bawa joran siap semua kan. Lepas je makan malam, dia kata dia pun teruslah ambil joran, bersiap untuk pergi ke pantai yang berada betul-betul dekat depan kawasan rumah ni. Kena melintasi satu jalan je. Satu jalan, lepas tu terus sampai pantai. Dia dah sedia-sediakan pancing semua. Anak dia nampak, anak dia ni nama Irfan. Dia nyatakan dalam kiriman nama anak dia ni Irfan. Yang mana Irfan ni bila nampak, dia cakap dengan ayah dia. Yang mana mungkinlah mungkin. Ayah nak ikut, dia cakap macam tu. Jadi si Ariel kata, tak payahlah, pergilah mandi dengan sepupu-sepupu yang lain kan, mandi kolam, makan apa semua. Tapi anak dia Irfan ni tak nak. Dia nak juga ikut bapak dia pergi mancing. Sampaikan satu tahap anak dia ni dah mula merengek nak ikut. Sebab anak dia ni kecil lagi, tapi tak tahu umur dia berapa, saya tak tahulah, dia tak tulis. Cuma dia kata anak dia ni kecil. Anak dia dah merengek-rengek, rumah dia pun dah tengok dia dah pandang je dia. So dia kata daripada dia tak dapat pergi mancing, elok dia bawa aja anak dia kan. Bawa je bukan buat apa pun, duduk je kat tepi pantai kan. Dia pun bawa anak dia, ipar dia pun ikut sekali, terus pergi ke tepi pantai. Okey, dia pun pasang joran, baling umpan dan kemudian tunggu. Sambil tu dia berbual lah dengan orang kata ipar dia ni kan. Berbual. Anak dia main pasir, tapi tak dekat dengan air lah, dekat dengan kawasan dia memancing.
Waktu dia tengah berbual dengan ipar dia ni, waktu tu pada waktu tu dalam pukul 9 macam tu, awal. Sebab dia kata lepas solat isyak kan, mungkin dalam pukul 9 macam tu. Dia pun tunggu-tunggu, berbual. Adalah sekumpulan orang kata macam budak-budak muda tau. Ada perempuan, ada lelaki sedang duduk betul tu kat tepi pantai. Dan anak dia ni daripada main-main dekat dia, dan kemudian anak dia duduk dekat si Ariel ni. Duduk, lepas tu pergi balik dekat kawasan pancing. Jadi Ariel ni tegur, jangan main pancing tu. Okey. Anak dia datang balik kan, duduk dekat dia. Tiba-tiba anak dia cakap tau dengan dia. Dia kata, "Ayah, oh ya, Kenapa kakak tu tengok kita?" Dia cakap macam tu. Menyebabkan si Ariel ni pandang ke arah budak-budak ni tadi kan, yang dia kata ada beberapa orang perempuan lelaki ni. Dia pun tengok, tapi dia tak boleh nak pastikan yang perempuan tu ataupun ada orang tengok dia, sebab kawasan tu agak gelap pada waktu tu. Tapi adalah kedai makan dekat tepi tu kan, agak terang jugalah, tapi tak terlalu terang. Sebab dia kata, "Siapa? Kakak tu tengok kita," dia kata macam tu. Anak dia perasan lah tu, dia cakap macam tu dengan anak dia. So selang beberapa waktu, budak-budak ni pun beredar daripada kawasan tu, naik motor, tinggalkan kawasan tu. Bermakna yang tinggal dekat kawasan pantai ni hanyalah si Ariel ni dengan ipar dia, dengan anak-anak dia lah. Dia pun tengok, okey, budak-budak tu dah apa orang kata beredar. Dia sambung balik tunggu ikan kan. Sambil dia tunggu ni, anak dia cakap lagi sekali, Ayah, kakak tu tengok kita," dia cakap macam tu. Kali ni si Ariel ni dah pelik tau. Mana ada orang lain, dia orang je kan. Mana kakak mana? Tu kakak tu dekat atas pokok, dia cakap macam tu. Memang betul, dekat dengan kawasan Ariel ni, ada cakap ada satu pokok yang besar tau. Betul-betul dekat tepi pantai. Jadi si Ariel ni bila dia dengar je ada kakak dekat atas pokok, mestilah dia dah terfikir benda lain kan. Jadi dia pun pandang ke arah salah satu pokok dan dia memang tak nampak apa-apa. Jadi dia cakap dengan si anak dia ni, Irfan jangan pandang lah pokok tu, dia kata tu. Irfan tu tetap pandang tau, menyebabkan ipar dia cakap dengan Ariel ni, "Ariel, kau bawa lah anak balik," dia kata tu kan. "Budak ni dah nampak apa lah ni," dia kata. "Aku tak nampak siapa pun." "Boleh kau tengokkan sekejap lah joran aku." Okey. Dia pun angkat anak dia, bawa anak dia balik. Tapi kali ni bila dia bawa anak dia balik ke homestay kan, anak dia tak adalah merengek, tak nak ke nak duduk kat pantai ke, tak ada. Anak dia diam je peluk dia tau. Okey, dia pun bawa anak dia tinggalkan dekat homestay, patah balik. Dia kata tak lama pun dia letak anak dia bagi pada isteri dia, dan kemudian anak dia sambung main dengan sepupu-sepupu yang lain kan. Dia pun berjalan pergi ke arah orang kata pantai ni tadi. Sesampai je dekat pantai, waktu ni dia kata dia nampak ipar dia dah mula angkat joran-joran semua kan. Dah tarik lah, macam nak beredar daripada kawasan tu. Menyebabkan si Ariel kata, awal lagi, tunggu dulu. Dah dapat ikan ke? Belum. Ariel, kita balik lah, dia cakap macam tu. Kenapa? Balik lah, tak sedap hati lah, dia cakap macam tu. Kenapa? Yang banyak tanya lah, jom. Joran aku mana? Ni kat tangan aku. Ipar dia dah siap kemas lah, bawa semua kan. Dia pun bawa balik semula ke homestay dia. Jadi malam tu dia mancing tak lama lah. Waktu dia sampai je dekat homestay, dia kata dia duduk dekat meja kan, sambil duduk dengan ipar yang lain, dan kemudian minum. Sambil minum ni, ipar dia ni bagi tahu waktu dia hantar anak dia balik ke homestay, ipar dia rasa macam ada suara macam memanggil nama ipar dia ni. Panggil tau. Jadi dia kata dia pandang sekeliling, tak ada. Dan bulu roma dia dah mula meremang. Hati dia dah mula rasa macam tak tenteram. Apa pasal macam ada yang tak kena ni, dia kata macam tu. Lepas tu ada lagi suara macam panggil nama dia, menyebabkan dia kata okey, ni dah lain dah ni. Dia angkat terus, dia tarik, orang kata apa, gulung lah joran dia apa semua, angkat. Tu yang dia terjumpa dengan si Ariel ni tadi. Okey, tapi kisah ni tak habis dekat situ. Waktu Ariel ni nak tidur, okey, dikatakan pada waktu tu dia duduk dekat dalam bilik bersama dengan isteri dia, dengan Irfan lah pada waktu tu. Irfan pada waktu tu baru lepas mandi dekat dalam bilik air. Isteri dia lah mandikan. Jadi isteri dia pakaikan baju apa semua. Hari ni dah terdiam je tau. Dia tak cakap apa-apa. Lepas tu Irfan tu, anak dia ni, cakap dengan mak dia. Yang mana cakap, mak tadi kan dekat pantai ada kakak panjat pokok, dia kata macam tu. Kat sini bini dia pandang terus ke arah Ariel. Ariel pun pandang. Alamak, macam mana pula anak dia boleh cakap pula kan. Dia pandang je lah ke arah isteri dia.
Dan kemudian isteri dia macam pandang, tanya dekat anak dia secara macam bersahaja tau. Oh ya ke? Kakak tu pakai baju warna apa? Dia cakap macam tu. Anak dia jawab, warna putih. Warna putih. Waktu ni isteri dia dengan si Aril ni dah terdiam dah. Atas pokok lagi lah kan. Aril ni dah rasa, lain dah ni atas pokok. Baju putih pula. Tak tahulah apa yang anak dia nampak. Dan kemudian malam tu waktu dia tidur, dia bermimpi dia didatangi oleh seorang, orang kata satu figure ataupun satu susuk tubuh yang macam anak dia cakap. Berpakaian putih, berambut panjang. Mungkin bermain di fikiran dia lah sebelum dia tidur kan, sampai terbawa dalam mimpi. Tapi apa yang menakutkan adalah susuk tubuh itu berdiri betul-betul di sebelah katil dia orang tidur. Menyebabkan si Aril ni terus tersedar daripada tidur dia. Dia kata kawasan bilik yang sama, gelap, cuma susuk tubuh tu dah tak ada lah. Dia terus cuci kaki dan kemudian sambung tidur. Dan malam yang berikutnya dia kata dia tak pergi mancing lah, sebab dia dah terkena benda tu kan. Jadi dia orang pun just habiskan masa dekat homestay tu, mandi-mandi, buat barbecue apa semua. Dan kemudian bila habis je, dia orang balik semula ke rumah masing-masing. Jadi itulah pengalaman seram lah. Tapi nasib baiklah si Aril ni tak nampak kan. Anak dia je yang nampak. Kalau dia nampak lagi, dia kata dia tak tahulah apa yang akan berlaku kan. Mungkin dia demam ke apa ke. Tapi benda tu boleh datang dalam, mungkin mainan mimpi, mungkin juga benda tu ikut dia sampai ke homestay. Saya seram lah. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Aril. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Lutfi. Yang mana Lutfi ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia berada di rumah dia sendiri. Kisah dia berbunyi begini. Lutfi nyatakan di dalam kiriman dia ni, yang mana dia ni tinggal di Nilai, okay? Dan sewaktu kejadian seram ini berlaku, dia ni sedang, orang kata, bersiap untuk pulang ke kampung dia yang terletak di Kuala Selangor. Dia ni tinggal di sebuah rumah tinggi lah, ataupun rumah bertingkat kan. Jadi dalam rumah tu dikatakan ada 2 bilik dan kemudian 1 bilik air. Satu bilik untuk dia lah, suami isteri, dan kemudian 1 bilik lagi untuk anak dia. Yang mana anak dengan isteri dia, nama dia tak nyatakan dalam kiriman. Okey, bilik anak dia macam biasalah, ada mainan anak dia kan. Lepas tu ada katil untuk anak dia tidur apa semua. Pernahlah berlaku satu hari, yang mana kejadian seram ini berlaku petang tau, lebih kurang maghrib macam tu. Sebab habis saja dia bekerja, dia terus pulang ke rumah, yang mana isteri dia dah siap-siap dah. Orang kata mandikan anak, kemas beg untuk dia pulang ke kampung. Okey, jadi bila dia sampai je dekat rumah, dia cuci kaki, makan dan kemudian terus angkat beg, bawa turun ke bawah. Waktu tu langit dah mula biru. Pukul apa dia tak tulis lah. Jadi dia kata dia bawa barang-barang ni susun dekat dalam bonet. Isteri dia semua dekat atas lagi ni. Dia pun naik ke bahagian atas dan kemudian sampai dekat rumah, dia cakap dengan isteri dia, dah jom. Dah okey. Isteri dia pun bawa anak dia turun ke bawah. Yang si Lutfi ni, dia terus cek dekat rumah dia, ada tak plug tak tutup apa semua. Sebab dia ni adalah seorang yang peka, sangat-sangat peka. Dan Lutfi bagi gambaran dalam kiriman, yang mana contoh dia berada di pejabat, dia tinggalkan pejabat dia ataupun meja dia ni dalam keadaan begini. Besok kalau dia datang, contoh ada benda yang berubah sikit pun, dia akan tahu. Korang faham tak macam mana? Maknanya dia boleh tahu, ada orang alih ni. Kenapa kursi aku macam ni? Sebelum tu aku tinggalkan macam ni. Dia macam tu. Dia ni orang yang macam tu. Dia tak boleh bersepah, rumah dia tak boleh. Mesti rapi je. Tapi dia lah, dia kata isteri dia pun tak seteruk macam dia. Isteri dia masih lagi boleh dindong-dindong lah kan. Sepah sikit pun tak apa. Tapi si Lutfi ni memang tak boleh. Jadi dia kata, dia masuk je dalam rumah, dia terus cek
plug apa semua, tutup kan. Jadi dia tutup semua lampu, yang dia buka hanyalah lampu dapur saja pada waktu tu. Yang lain semua tutup. Dia pun kunci pintu, terus turun ke bawah, mulakan perjalanan. Waktu dalam perjalanan ni dia terfikir, okey, apa lagi yang tak bawa? Ada tak? Dia cakap macam tu. Si isteri dia kata tak ada lah, semua dah ada dah rasanya. Okey, ubat mak dah ambil? Dia kata tu. Ubat mak? Yelah, ubat mak mana? Alamak bang, tertinggal. Isteri dia cakap macam tu. Jadi si Lutfi ni dia macam, alamak, macam mana pula awak boleh tinggal kan? Saya kata suruh awak ambil tadi. Saya terlupalah, sorry lah. Si Lutfi ni pun patahlah balik. Nasib baik waktu tu dia tak jauh lagi. Jadi dia pun patahlah balik. Sampai je dekat bahagian bawah, dia cakap dengan isteri dia, siapa nak ambil? Saya ke awak? Isteri kata, abang lah ambil. Dia cakap macam tu kan. Jadi dia pun okey lah. Dia turun, ambil kunci rumah dia, dia turun, terus naik ke rumah dia. Sebab dia kata ubat yang tertinggal ni harganya agak mahal. Dan dia dah siap beli dah untuk bawa balik ke kampung tu ubat mak dia. Jadi kalau nak beli lagi sekali, ialah harga mahal, mungkin beratus harga ubat tu. Takkan nak beli lagi, betul tak? Dah beli. Lepas tu dia pun tak jauh lagi, jadi dia patah balik je lah. Naik je dekat rumah dia, dia buka pintu bilik, buka pintu bilik lah. Buka pintu rumah, tolak pintu. Waktu dia tolak pintu, dia terkejut. Sebab apa? Dekat bahagian depan pintu bilik anak dia ni, ada mainan yang mana kereta anak dia. Kereta ni dinyatakan dekat dalam kiriman ni, kereta yang ada bateri tu. Korang tahu tak? Jenis budak boleh duduk, tekan pedal, kereta tu jalan. Macam tu. Kereta tu macam bergerak keluar daripada bilik anak dia. Waktu ni dia terkejut sebab dia kata, macam mana mainan ni boleh gerak sendiri? Mainan ni tak boleh suka-suka bergerak sebab dia tayar dia tu dah terikat dengan gear. Jadi kalau kita tolak memang agak berat lah untuk tolak. Kena tekan pedal tu baru dia jalan. Macam tu. Jadi bila benda tu bergerak dengan sendiri, macam keluar daripada bilik, mana macam ada orang yang main. Lagi satu yang dia heran, waktu dia masuk, kipas rumah dia menyala, berpusing. On lah maknanya. Sedangkan waktu dia keluar, dia kata semua dah tutup. Semua dah tutup. Dia ingat. Dan dalam bilik anak dia dah siaplah kemas mainan. Kereta tu pun dia tahu susunnya di mana. Betul-betul sebelah katil. Dan kalau kereta tu tiba-tiba lah bergerak, rosak kan, dia bergerak dengan sendiri, dia akan langgar dinding. Dia takkan keluar melalui pintu. Jadi bila Lutfi nampak je keadaan itu, dia kata bulu roma tangan, tengkuk dia semua dah naik. Yelah, waktu tu pun baru lepas-lepas maghrib, mungkin pukul 7 lebih macam tu kan. Dia angkat mainan anak dia, dia letak, dia pun tengok dekat switch kan. Switch pada mainan tu off sebenarnya, tak on pun. So dia pun masukkan balik kereta anak dia dalam bilik anak dia, tutup pintu. Dan kemudian terus orang kata balik ke kampung. Okey, selepas dia balik daripada kampung, maknanya dia dah duduk kat kampung lah mungkin beberapa hari. Bila dia balik saja, dia kata dia yang mula-mula masuk dalam rumah tau. Bila dia masuk je dekat dalam rumah, dia buka pintu bilik anak dia sebab dia teringat kejadian yang berlaku sebelum dia pulang ke kampung. Dia pun buka pintu bilik anak dia sebab kejap lagi dia nak angkat anak dia masuk dalam bilik kan. Bila dia buka je pintu bilik anak dia, dia kata mainan kereta ni sekali lagi dah beralih tempat. Mungkin yang dia letak dekat sini, bila dia datang balik, dia buka pintu, kereta tu dah beralih bergerak ke sebelah sini. Macam tu lah lebih kurang. Menyebabkan si orang kata Lutfi ni, dia rasa macam mana sih benda ni boleh bergerak sendiri kan. So dia ambil keputusan untuk ikhtiar lah dalam rumah dia. Dia solat dekat bilik anak dia, dan kemudian dia azan di dalam rumah dia. Dan Alhamdulillah lah, selepas daripada itu tidak ada lagi orang kata kejadian-kejadian pelik seperti itu. Tapi sepanjang dia duduk rumah tu, dia cakap memang tak ada apa-apa yang pelik-pelik pun. Isteri dia pun tak ada pun mengadu sebab isteri dia tak kerja. Yang kerja hanya dia je. Isteri dia pun tak adalah cakap, bang rumah ni macam seram lah. Tak ada. Elok je dia duduk situ. Tapi mungkin lah kita pun tak pasti kan. Macam mana benda tu boleh bergerak apa semua. Wallahualam lah. Hanya Tuhan sajalah itu. Tapi pengalaman ini cukup memberikan rasa takut kepada si Lutfi ni. Itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Lutfi.
Kisah seram kita yang keempat ni pula diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Naki. Yang mana Naki ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia berhenti ataupun orang kata berhenti sekejap lah di salah satu R&R, yang mana R&R ni digelar sebagai Genting Sempah. Kisah dia berbunyi begini. Okey, R&R Genting Sempah ini terletak di orang kata mungkin sempadan lah di antara Selangor dengan Pahang. Saya tak pasti dia dah masuk Pahang ke belum. Saya tak pasti benda tu. Dan dia dalam kalau kita nak pergi ke arah Pahang tu, kita akan lalu lah dekat highway tu, nanti kita akan lalu Genting Sempah, Janda Baik, itu semua kawasan dia. Okey, si Naki ni dengan keluarga dia tinggal di area Lancang tau. Lancang. Dan waktu kejadian seram ini berlaku, dikatakan pada waktu tu si orang kata Naki ni nak hantar anak sulung dia yang perempuan untuk pergi ke sekolah asrama yang terletak di area Gombak. Disebabkan kebiasaannya dia akan hantar anak dia pada waktu siang lah, mungkin tengah hari, mungkin pagi macam tu. Tapi disebabkan pada hari kejadian pagi tu diorang ada kenduri kahwin tau, yang diorang tak dapat elak lah. Jadi Naki ni telefon cikgu ataupun warden untuk maklumkan yang dia akan hantar anak dia ni agak lewat, mungkin petang, mungkin malam macam tu. Jadi cikgu dia just okay je, maknanya parents dah bagi tahu kan. Jadi dia pun pergilah kenduri pada hari tu, settle kenduri apa semua, dia pun balik semula ke rumah, selesaikan urusan anak dia kan, barang-barang dah kemas apa semua, masuk dalam kereta. Terus anak dia masuk dalam kereta, mulakan perjalanan daripada Lancang menuju ke Gombak. Okey, dalam perjalanan ni daripada Lancang ni sampai saja dekat area Genting Sempah, anak dia yang nombor 1 ni, yang mana yang sulung ni, bagi tahu, yang kakak ni lah, dia bagi tahu, Ya, berhenti Petronas boleh? Kenapa? Nak buang air, dia cakap macam tu. Oh lah, tadi dekat rumah kata nak buang air. Boleh lah, dia kata macam tu kan. Okey lah, si Naki ni pun marah-marah pun dia berhenti juga kan. Dia pun nampak dekat depan dia pada waktu tu, dekat area tu ada satu R&R, yang mana R&R tu adalah R&R Genting Sempah lah. Menyebabkan dia keluar je susu, terus parking dekat R&R tu. Sampai je dekat R&R, isteri dia turun, anak dia nombor 1 turun. Jadi dia pun kata okey lah, tak apalah. Dia pun tutup enjin, terus menuju ke orang kata salah satu kafe lah ataupun medan selera tu kan. Beli air, lepas tu beli rokok kan. Rokok bahayakan kesihatan jadi dia beli rokok apa semua, patah balik semula ke kereta dia. Waktu di dalam perjalanan pergi ke arah kereta, dia nampak isteri dia dah berada di dalam kereta. Jadi okeylah, dia pun masuk dalam kereta dan kemudian dia perhatikan waktu dia masuk kereta ni, dia tengok dekat bahagian belakang ada anak perempuan dia. Terus dia masuk kereta, dia kata dengan isteri dia, dah. Cepat. Tak adalah, orang tak ramai, dia cakap macam tu. Okey. Si Naki ni start kereta, masuk gear reverse, terus undur. Waktu dia nak undur ni, isteri dia tegur tau. Bang, tunggu. Kenapa? Kakak tak masuk lagi? Dia cakap macam tu. Dia pun tengok ke belakang. Dah tak ada orang. Tempat duduk belakang kereta dia kosong. Menyebabkan dia kata, bukan kakak dah masuk ke tadi? Mana ada, kakak pergi beli biskut sekejap lah. Dia kata macam tu. Loh, okeylah, abang masuk balik. Dia pun masuk balik kereta dia. Dia pun tunggu. Dan kemudian dia nampak anak dia datang. Turun. Anak dia terus masuk dalam kereta. Waktu ni, si Naki ni dah terdiam tau. Tadi waktu aku masuk kereta, dia nampak isteri dia duduk di sebelah, dan kemudian di bahagian belakang ada seorang perempuan yang memang rupa anak dia. Tapi bila dia nak mengundur, isteri kata kakak tak masuk lagi. Baru dia pusing belakang, dia tengok anak dia tak ada pun. Jadi siapa yang dia nampak duduk kat belakang tadi? Selesai je semua tu, dia pun teruslah menuju ke arah sekolah. Dan alhamdulillah lah, sampailah dekat sekolah tu, turunkan anak dia apa semua. Daripada perjalanan dia daripada Genting Sempah ni pergi ke sekolah anak dia, sampailah balik ke Lancang semula. Dia kata dia duduk terfikir, betul ke apa yang dia nampak ni kan? Dan Genting Sempah ni, arena Genting Sempah ni, bukan saya nak kata dia berhantu, tetapi banyak juga orang kata kejadian-kejadian ataupun pengalaman orang yang pernah terkena dekat R&R tu. Salah satunya dia nampak benda terbang, sebab kawasan orang kata Genting Sempah ni dia kawasan berbukit. Siapa yang pernah lalu mesti tahulah kan. Dia betul-betul kat tepi jalan.
Jalan dia tu pun, kalau kita lalu kat depan Genting Sempah tu, dia macam jalan bukit, turun bukit. Selalu lori lah paling bahaya lalu situ. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Naki. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ni sebenarnya masa saya dapat ni dah lama lah, tapi bila saya baca balik kan, saya nak ceritakan ni, saya rasa macam meremang pula waktu saya baca tu, sebab macam kena pula tau. Kisah ni berlaku kepada pengirim kita yang bernama Lina. Yang mana Lina ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia sedang berpantang. Macam kebetulan pula isteri saya pun tengah pantang. Kisah dia macam ni. Dikatakan pada waktu tu dia berada di rumah dia lah yang terletak di Segambut. Mana pada malam itu suami dia bekerja malam. Suami dia ni kerja di salah satu kilang yang tak jauh daripada rumah dia. Dan kemudian dia kata dekat rumah pada waktu tu hanya ada dia dan juga anak sulung dia lah. Anak sulung dia pada waktu tu masih dalam hari lah. Mungkin beberapa minggu, sebab dia kata suami dia dah masuk kerja kan. Mungkin sebab kalau orang kata berpantang, mesti suami akan dapat cuti. Jadi bila suami dia dah mula kerja, maknanya mungkin dah lama lah. Jadi pernahlah berlaku satu malam yang mana anak dia ni, dia letak dekat dalam baby cot tau. Yang mana baby cot dia ni boleh bergerak, boleh bergoyang, macam enjut kiri kanan. Betul-betul dekat sebelah katil dia dengan suami dia. Waktu tu dia dah tidurkan anak dia sambil dia tolak ni, orang kata baby cot ni. Dan kemudian baby cot ni pula diberikan oleh adik-beradik dia yang lain. Jadi dah digunakan lah. Jadi bila dia enjut ni, dia akan dengar tau ada bunyi besi dekat bahagian bawah tu, macam ketek ketek ketek. Macam tu. Itu contoh, sebab dia kata bila gerakkan berbunyi. Jadi saya beranggapan bunyi besi lah kan. Ketek ketek macam tu. Jadi dia pun goyangkan anak dia sambil-sambil selawat tu kan. Dan kemudian dia kata lepas je anak dia tidur, dia pun ambil keputusan untuk bangun dan kemudian keluar daripada bilik. Waktu dia keluar daripada bilik, dia pergi ke dapur buat air kan. Waktu dia buat air ni, tiba-tiba dia terdengar suara anak dia menangis, meraung. Menangis meraung tau. Menyebabkan dia cakap dia nak terus pergi ke arah bilik pun dia tak boleh lari. Dia kan tengah dalam pantang. Jadi dia pun cepat-cepat kacau air ni, bawa air dia pergi ke meja makan dan kemudian berjalan pergi ke arah orang kata bilik dia ni. Waktu dia jalan masuk je ke dalam bilik dia, waktu ni dia kata air mata dia keluar, takut yang teramat sangat, sebab apa yang dia nampak adalah di atas katil dia ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang duduk, tangannya sedang goyangkan baby cot ni. Ketek ketek. Tapi perempuan ni membelakangkan dia. Yang mana dia kata waktu dia pandang je orang kata susuk tubuh ni, dia sangat-sangat takut, sebab dalam rumah tu hanya dia berdua je, dia dengan anak dia yang kecil tu. Suami dia kerja. Jadi dia kata, siapa ni? Dia kata macam tu. Dia berbelah bagi, sama ada dia nak pergi ke anak dia angkat, memang dia kena lalu benda tu lah, ataupun dia nak keluar daripada bilik kan. Dia kata waktu ni dia dah takut sangat. Dia nampak daripada belakang susuk tubuh ni seolah-olah macam dia. Macam Kak Lina ni. Dia nampak macam Kak Lina tau. Jadi dia terus macam keluar, mengundur daripada bilik, keluar, capai telefon dia dan kemudian dia telefon suami dia. Telefon suami dia, dia minta suami dia balik, boleh tak sekejap. Kecemasan dia kata, dia takut. Jadi suami dia kata, kenapa ni? Abang balik lah, tolonglah balik, dia kata. Ya, kejap, abang balik, dia kata. Suami dia cakap lah. Suami pun mungkin dalam perjalanan balik lah. Dia pun keluar daripada rumah dia. Pada waktu tu dia ketuk rumah jiran dia yang berada di sebelah. Ketuk dan kemudian jiran dia buka lah, yang mana jiran tu adalah suami kepada jiran orang ni kan. Dia pun orang kata suami dia keluar, lepas tu dia kata, kenapa ni? Bang, ada tak? Dia tanya isteri orang ni lah, kenapa? Panggil sekejap. Ya. Dia pun panggil isteri dia keluar. Isteri dia keluar dan kemudian dia cakap dengan orang ni kan, Kak, tolong kak, dekat rumah saya tak tahu ada apa. Dia kata macam tu. Dia takut sangat.
menyebabkan jiran dia ni terkejut tau. Kenapa ni? Nina kenapa? Tak tahu ada benda dalam bilik, dia kata macam tu. Oh, cepat-cepat jiran dia panggil suami dia. Suami dia pada waktu tu terus masuk dalam rumah, tengok dalam rumah orang ni ataupun dalam rumah Lina ni memang tak ada sesiapa pun, kosong. Dan kemudian cepat-cepat Lina masuk, angkat anak dia, kendong, terus bawa keluar. Dan kemudian dia waktu tu dia dah menangis-nangis tau. Jiran dia cakap, jom balik rumah dulu, duduk rumah jiran dia dulu kan. Dia pun pergi sebab rumah jiran dia betul-betul kat sebelah. Dia terus masuk rumah jiran dia, duduk dekat atas sofa sementara menunggu suami dia balik. Jadi bila suami dia balik, dia cerita dengan suami dia apa yang berlaku. Dan kemudian jiran dia ni pun cakap dengan suami dia, betul, Lina ni takut betul tadi sampai menangis-nangis. Dia kata macam tu. Awak nampak apa? Saya nampak ada perempuan macam saya sedang, orang kata apa, macam ni lah, buai, bukan buai, macam goyangkan baby cot anak dia kan. Tapi daripada belakang, menyebabkan suami dia kata sudah kan. Sebab isteri dia pun yelah, walaupun belum cukup 44 hari mungkin, badan pun masih lemah lagi kan. Jadi dia pun panggil telefon keluarga, ahli keluarga dia untuk datang. Teman, mana ahli keluarga suami dia lah, teman si orang kata Lina ni dekat rumah. Dan Alhamdulillah lah, lepas daripada tu tak ada apa-apa lagi gangguan. Cuma dia kata waktu kejadian itu seramnya adalah memang dia lah yang rasa. Sebab dia terkejut tau. Dia masuk je bilik, dia kata dia nampak ada orang macam dia sedang tolak anak dia. Siapa orang ni, dia kata. Air mata dia terus keluar, dia cakap waktu tu. Saya masa baca pun macam, apa dia ni, saya cakap kan. Selamatlah isteri saya dekat rumah mertua saya belum balik lagi. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Lina. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Suka saya ingatkan, segala kisah ataupun semua kisah yang saya kongsikan kepada anda ni adalah kiriman daripada para viewers dan kemudian para subscriber saya kan, yang tengok Sembang Kopi. Jadi saya suka ingatkan benda ni. Jangan terlalu percaya dan terlalu taksub. Sebab saya ada dapat DM baru-baru ni daripada, bukan DM lah, macam PM lah daripada Telegram, yang mengatakan, bang, saya pernah ada lalu dekat jalan ni. Sebab dia ada tengok satu episod tau, berkenaan dengan satu jalan dekat Johor. Yang mana orang tu nampak macam ada orang tahan. Rupanya dekat situ ada orang accident. Dan tak jumpa 4 hari. Lepas 4 hari baru jumpa. So dia kata saya dah selalu lalu jalan tu. Tak pernah pula kena apa-apa, membohong je. Dia cakap macam tu dekat dalam PM. So saya cakap, saya terus balas PM dia dengan baik. Saya cakap, jangan terlalu percaya, kisah-kisah ni semua dikongsikan oleh orang, bukan saya buat sendiri. Bukan saya banyak pula idea, saya nak reka banyak cerita, banyak episod dah saya buat, betul tak? Itu semua daripada para pengirim yang kongsikan dengan saya. Dan satu lagi, sukalah saya ingatkan kepada semua yang menonton, dan juga saya sendiri, jangan kita terlalu, orang kata, cakap besar lah macam abang ni kan. Saya tak pernah pun kena, selalu dia jalan. Sebab benda ni adalah salah satu ujian tau. Ujian yang Allah nak bagi pada kita. Memang tak semua orang kena, tapi kalau siapa yang kena tu, dia akan tahulah rasa takutnya macam mana. So saya takut bila macam orang ni, direct kepada orang yang PM saya lah. Bila abang cakap macam tu, takut satu hari nanti Allah uji abang pula dengan ujian yang sebegitu. So hati-hatilah bila berbicara, kita doakan diri kita ni, saya dan juga semua, anda semua yang menonton, dijauhkanlah daripada gangguan-gangguan, segala tipu helah daripada jin dan juga syaitan ni. Segala bentuk yang kita tengok, tak kiralah
penanggal, saya sebut je lah penanggal ke, pocong ke, kuntilanak, langsui, itu semua adalah gambaran yang dia nak kita tengok. Siapa dia itu adalah jin lah dan juga syaitan. Dia menyerupai benda tu untuk menakutkan kita. Sejauh mana kita berani, itu bergantung pada diri masing-masing lah. Termasuklah saya pun, betul tak? Sepatutnya kita tak boleh takut dengan benda-benda macam tu. Sebab kita perlu takut dengan Allah. Tapi bila kita berhadapan dengan ujian yang sebegitu, adakah kita akan berani? Itu persoalannya. Jangan bila kita dah nampak esok Allah dah uji, tak cukup tanah lari nanti. Betul tak? Itu je lah, saya ingatkan diri saya sekali lah. Okay? Jangan marah abang Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.